أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Apa dia tu? Tahu nak? 56, kosong 56. Bacaan? Ha? Maka kata aku, ya Abdullah, ulangkan atasku perkataan engkau itu. Maka katanya, demi Tuhan yang adalah diberi khidir hadrat pada tangannya, tiada membaca akan doa ini seseorang. Hadir pada tangannya, tiada membaca akan doa ini oleh seseorang hamba. Kemudian daripada tiap-tiap semayang fardunya, melainkan diampunkan dosanya. Dan jikalau ada ia seumpama pasir ailas, iaitu nama sebuah tempat atau sebilang-bilang titik air hujan, atau sebilang-bilang daun kayu sekalipun, maka yang baca doa tersebut itu Nabi Khidir alaihi salam, dan adalah Nabi alaihi salam membaca doa ini. Di doa kita baca ni dalam bab doa kan, dalam bab doa banyak doa-doa yang kita disuruh untuk kita baca, jadikan amalan. Bila doa dijadikan sebagai satu amalan, dia antara doa yang kita nak baca, memohon, meminta kepada Allah Ta'ala, bukan memaksa Allah kan. Meminta kepada Allah ni nampak macam kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita minta, kita serah kepada Allah Ta'ala. Benda yang kita minta atau sesuatu yang kita minta tu milik Allah. Allah nak bagi, dia bagi. Allah tak mau bagi, nah, kita tak boleh buat apa. Jadi tanggungjawab kita tu minta. Tanggungjawab kita tu minta. Jadi kita minta doa. Doa-doa ni banyak. Minta kepada Allah ni, yang pertama sekali, kita ada satu sikap keyakinan kita. Yakin yang Allah dengar, dan yakin yang Allah ini insya-Allah dia akan memperkenankan doa kita. Sangka baik dengan Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku dengan aku. Jadi kita sangka baik dengan Allah. Bila kita baca doa, itu menunjukkan Allah yang mengkendaki kita baca. Sama ada baca, kita aminkan doa. Macam kita sembahyang kan, imam baca, kita aminkan doa. Bila kita aminkan doa tu, itu menunjukkan kita juga meminta supaya dimustajabkan doa kita, diperkenankan doa kita tu. Jadi bila diperkenankan doa,
Minta Tuhan perkenankan doa kita, kadang-kadang Tuhan tak perkenankan doa tu seperti mana yang kita minta. Tapi Tuhan dia akan memberi sesuatu yang sepatutnya kepada kita tu. Yang selayaknya bagi kita. Kan? Yang sepatutnya, selayaknya bagi kita tu. Jadi kita pun terimalah apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita tu, terima. Kita tentulah kita nak minta kejayaan, tapi Tuhan tak bagi kejayaan pada ketika tu. Sebab Allah nak bagi sesuatu kejayaan yang lain. Allah nak bagi satu kejayaan yang lain yang mana kalau dibukakan kepada kita pilihan, kamu nak berjaya yang ni ke nak berjaya yang ni? Baru kita nampak kejayaan dunia ada, kejayaan akhirat pun ada. Kamu minta nak berjaya, contohnya. Tapi kejayaan ini dia membawa kepada hanya dunia semata-mata, kehebatan dunia, tapi tidak ada kejayaan akhirat. Kalau kamu dapat kejayaan dunia, setakat ni sajalah. Setakat orang tanam kamu di kubur, lepas tu orang lupakan kamu. Tapi kalau kamu mendapat kejayaan akhirat, bangkit daripada mati besok ni pun kamu akan mendapat kejayaan. Jadi kalau kita nak minta kejayaan, kalau kita diberilah, umpamanya dibukanya hijab, dibukanya tutupan di antara dua pilihan, sudah tentulah kita kata tak payah berjaya dunia tak apa, tetapi nak kejayaan akhirat. Biasanya kejayaan dunia ni juga, kebiasaannya kejayaan dunia ni juga bagi orang yang beriman, dunia ni dia berjaya dan akhirat dia lebih berjaya. Cuma kita tak nampak kejayaan dunia bagi orang beriman, kerana orang beriman ni contohnya macam orang yang puasa. Dia beriman, dia puasa. Orang tak beriman, dia tak puasa. Kita nampak puasa itu menahan diri kita daripada makan, minum, jima, menahan daripada mata, telinga dan segala panca indera, daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Maknanya kita dibebani, orang kata, dengan ujian Allah SWT. Tak nampak kejayaan. Bagi orang yang tak beriman, dia tak puasa, dia rasa dia happy lah, seronok lah, boleh makan, boleh gitu, boleh gini. Tapi keputusan kejayaan yang hakikinya iaitu kejayaan akhirat. Maka ibadat yang kita buat itu Allah akan nilaikan begitu banyak sekali, sehingga akan menempatkan kita di dalam syurga. Mungkin orang melihat orang beriman, orang Islam yang beriman, susahnya di dunia ni, tak ada tempat ataupun tidak diangkatkan darjat di dunia ni. Itu cuma pada pandangan kita aja, bukan pada pandangan Allah. Cuba kita tengok Nabi kita SAW, kan? Nabi kita pun kehidupan dia pun kehidupan yang sederhana. Kalau Nabi nak kepada kekayaan bukit, ataupun kekuasaan, yang Nabi ditawarkan, kan? Kekayaan, kekuasaan ditawarkan sebelum lagi Nabi menjadi Rasul. Selepas daripada Nabi Rasul, ditawarkan dengan kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, tapi Nabi tolak. Sebab itu hanya nampak di mata manusia saja yang kata kekayaan itu, kekayaan yang bersifat sementara, yang mungkin kekayaan itu biasanya kalau kita dapat kehebatan dunia,
pada pandangan mata orang ramai ni, kehebatan-kehebatan tu dia akan menghalangkan kita daripada mendapat kekayaan, kejayaan di akhirat. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan melalaikan oleh harta dan anak bina kamu daripada ingat kepada Allah Taala. Islam bukan halang kekayaan. Dia tak halang, tetapi kebimbangan. Sebab kita tak dapat nak mengendalikan kehebatan di dunia yang menyebabkan kita kekurangan kehebatan di akhirat kelak besok ni. Jadi bila kita baca doa ni, macam-macam doa ni kita bacalah. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Baik. Dan adalah Nabi dan adalah Nabi SAW dan adalah Nabi alaihissalam membaca doa ini, iaitu Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaika minhu summa udtu ilaihi wa astaghfiruka lima wa'adtuka min nafsi summa akhlafatuka wa astaghfiruka lima aradtu bih wajhaka fa khalitahu ma laysa laka wa astaghfiruka lin na'mi allati an'amta biha alayya ma'siyatuka wa astaghfiruka ya 'alimul ghaib wasyahadah ar-rahmanur rahim min kulli dhanbin aznaytu aw ma'siyatun fi diya'in nahar wa sawadil laili fi mala'i aw khala'i aw sirri aw adaniyatin ya hakim. Ini satu doa. Umumnya maknanya doa ni iaitu doa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita minta ampun. Doa ni lah yang banyak diajarkan kepada kita ni oleh Nabi, oleh ulama-ulama. Kalau kita tengok doa tahiyat akhir tu kan doa minta ampun. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu kan. Tu semua doa minta ampun belaka tu. Maka doa minta ampun ni kerana manusia yang biasa macam kita ni, yang kiri, kanan, depan, belakang tu mempunyai musuh, maka sentiasa kita terdedah kepada dosa, sama ada dosanya besar atau dosa kecil. Dosa besar yang kita tahu, tinggal semayang, minum arak, berzinanya, berjudinya kan, mengumpatnya, fitnahnya, macam-macam dosa besar. Dalam kitab Tajul Urus, kadang kitab Tajul Urus, karangan Syekh Osman, dia cerita kita biasanya menjaga daripada terkena dosa besar. Jaga sangat semayang kita jaga, arak, berjudi kita tak main. Contohnya kan, jaga supaya tidak dinamakan dosa. Tapi kita lupa kadang-kadang yang membawa kepada kita kemurkaan Allah adalah daripada dosa kecil juga. Dulu ada dalam masjid surau ditulis satu satu kertas, di antara dosa-dosa kecil yang boleh membawa kepada dosa besar, itu disebut oleh Imam Ghazali kan? Dosa-dosa kecil yang boleh membawa kepada dosa besar iaitu mengekalkan dosa kecil. Satu. Yang keduanya, kita ambil mudah dosa yang kecil ni. Jadi kan kita dengar orang kata tak apa dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dosa kecil ni kalau kita ambil ayat semayang, dia akan hilang dosa kecil tu.
Kalau kita langkah ke masjid, hilang dia dosa dia. Kalau kita buat sedekah, hilang dosa masjid dah. Sebahagian ulama membahaskan tentang dosa ni yang boleh dimaafkan ataupun yang boleh digugurkan oleh Allah Ta'ala adalah dosa yang tak sengaja. Dosa yang tak sengaja tu boleh digugurkan. Tapi kalau sengaja, ulama kata tidak digugurkan, menjadi kesusahan juga kepada kita di akhirat kelak, kerana nak menjawab akan kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan. Sebab dia sengaja buat walaupun kecil. Mudah-mudahan kita mengambil pandangan ulama yang mengatakan dosa-dosa kecil ini akan dihapuskan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, iaitu amalan-amalan yang merupakan satu amalan yang kebajikan. Umpama disebut di dalam hadis kan, disebut dalam hadis, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih, umpamanya. Barang siapa yang berdiri malam, itu dicerita dari kata man qama ramadan, man qama, siapa berdiri makna beribadat pada malam. Ada ulama, ada hadis sebut Ramadan, ada kata malamnya. Imanan wahtisaban, dalam keadaan dia beriman, percaya dia, wahtisaban, mengharapkan kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Makna hati kecil dia tu sangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah boleh menghapuskan dosa-dosa. Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini bukanlah bersifat pendendam, tapi sifat kasih sayang. Bila Allah Ta'ala jadikan manusia disebut bila diciptanya manusia, disebut dalam satu hadis qudusi, inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mendahului murka aku. Cuba tengok rahmat Allah mendahului murka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia melihat ada lagi kebaikan pada seseorang itu, walaupun seseorang itu kita nampak dia tak baik dah. Seseorang tu dah tak baik dah, tapi Allah nampak lagi kebaikan. Bukanlah Allah Ta'ala tak tahu benda tu, tahu. Kita tengok orang ni tak semayangnya, orang ni dedah auratnya, orang ni teruk lah. Tapi kita tengok Allah tu bagi lagi rezeki dia, rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat. Allah Ta'ala tak murka lagi. Kerana kadang-kadang kita tengok manusia yang teruk-teruk ni, tapi ada ketikanya kita nampak dia ni bagus juga no. Nampak dah kan. Bila kenduri ni orang pakat tak mau basuh pinggan, dia pergi basuh pinggan. Tapi sembahyang ni Allah pedak. Kan. Bila time mati ni dialah tolong duk pergi angkat keranda, duk pergi angkat stretcher apa semua ni kan. Kan. Duk pergi angkat mayat contohnya. Mayang tak mau. Maknanya ada juga kebaikan-kebaikan benda tu yang Tuhan limpahkan rahmat itu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kan, rahmat. Jadi manusia dia tak nampak yang dosa kecil itu juga menjadi kemurkaan Allah. Dia rasa Allah Ta'ala ni boleh settle dengan benda-benda yang macam ni. Jadi mengharapkan, beriman serta mengharapkan ganjaran, pahala, rahmat Allah Ta'ala tu, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, nescaya diampunkan dosa yang telah terdahulu. Kan? Dosa yang telah terdahulu. Jadi maknanya itu hak milik Allah nak mengampun atau tidak. Jadi ulama-ulama kata dosa yang nak diampun tu dosa yang tak sengaja. Mana dia? Tuhan sebut dalam Quran, doanya
Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Kan? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah kamu ambil sebagai dosa apa yang kami buat dalam keadaan lupa atau tersalah. Kalau ikut terlupa tersalah pun salah juga. Tapi janganlah diambilkan terlupa dan tersalah itu sebagai dosa. Sebab kita ni memang terlupa, tersilap, kan, tersalah. Dalam di mulut tak sebut, tapi di hati ada sebut. Maknanya susah kita nak memeliharakan dosa-dosa kita. Lepas tu Allah Ta'ala offer kepada kita keampunan. Kemudian janganlah pula kita duk buat satu kita buat orang kata apa, nak memohon keampunan Allah Ta'ala ni, kita nak kena tunggu time dia. Nanti besok sampai umur 60, bila dah berulang alik ke hospital, ataupun dah kira masuk peringkat dah tak larat, baru kita nak apply atau nak minta doa keampunan. Sebab kematian bukan menunggu dimulai ataupun didahului oleh sakit. Dia tak semestinya sakit. Kadang-kadang sehat-sehat ni pun dia buat sabit saja, kan? Buat sabit sikit, dia boleh pergi dengan ayam tu juga. Jadi maknanya sentiasa kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya walaupun dosa kita tu, barang siapa baca doa sebut ini, diampun dosa jikalau ada ia, kan? Jikalau ada ia seumpama buih di laut, kan? Seumpama buih di laut, makna dosa banyak. Jangan kita kata dosa banyak ni Allah Ta'ala nak ampun ke? Macam kita duk berhutang ke orang, kan? Kalau dah banyak ni, kawan ni boleh ke nak settle clear nak halal kita ni? Kalau setakat RM1 2, kan kita pun pernah dengar orang tahu, aku ni kalau setakat 10 2 tak apa, aku halal lah. Ni 1,000 orang tahu, 1,000 nak halal. Kalau setakat RM10 RM20 ni, lama dah aku halal dah. Ni 1,000, kalau hang 1,000 macam mana, halal tak? Aku pun tak halal, dia pun tak halal juga. Kan, main 1,000 ni. Jadi bila kita ada orang beranggapan dosa yang banyak daripada dulu sampai lah ni umur dah 60 nak pergi ke 70 dah, duk kenang-kenang dosa yang banyak, dia kata Allah Ta'ala ni boleh ampun tak dosa banyak ni, kan? Boleh ampun tak? Tuhan sebut dalam Quran, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan, kan, yang banyak dosa. Kita mengakulah kita banyak dosa, tuan-tuan. Banyak dosa kita ni. Sebab di antara banyaknya dosa, kata ulama, cuba bayang tengok, kita dihidupkan di atas muka bumi ni untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita dijadikan untuk beribadat. Bila kata beribadat, sentiasa kita allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka tu sentiasa dalam keadaan menyebut nama Allah, ingat Allah, buat ibadat dalam keadaan berdirinya, duduknya, berbaringnya. Jadi kalau kita tadi kita ni kan banyak yang lara-lara. Jadi kita orang awam biasa ni je. Lepas tu kita dengar sejarah dulu-dulu para waliullah, para sahabat Nabi boleh buat ibadat, semayang ratih rakaat, baca Quran ni khatam begitu dalam semayang khatamnya Quran. Kalau kata sedekah ni habis harta, bila ditanya apa lagi yang daripada kamu, jawabnya Allah dan Rasul. Modalnya Allah dan Rasul.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah boleh memberi rezeki sekira-kira tak disangka. Kita kata macam mana KPP ni, macam mana kita kerja, macam mana tu ni, Tuhan bagi tak disangka-sangka. Ada. Bukan satu pintu yang kita nampak pintu ni saja rezeki. Allah boleh bagi berbagai-bagai pintu rezeki kepada kita ni. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kamu dosa banyak, kamu dosa besar, kamu dosa kecil, terdetik saja dalam hati, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah, maafkanlah kesalahan aku ya Allah. Kesalahan yang mana? Yang kita baca dalam tahiyat tu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampun dosaku yang telah terdahulu, yang akan datang ni ya Allah, minta siap-siap dah keampunan. Ya Allah, ampunkan dosaku yang tersembunyi, yang nyata. Ya Allah, ampunkan dosaku yang sengaja dan tak sengaja. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan kita letakkan keyakinan kita dalam hati kita ni, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku yakin bahawasanya doa ini didengar oleh Allah, walaupun detik dalam hati. Terdetik yang dalam hati itu Allah mendengar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang kita duk baca masa buat tahlil kan, kan yang disebut wa in tubdu ma fi anfusikum tu kan, yuhasibukum bihillah. Apa yang nyata, apa yang sembunyi, semua akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Satu. Keduanya, Rasulullah sebut, inna Allah Ta'ala la yanzuru ajsamikum wa la yanzuru suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tak melihat akan jasad kamu, ajsamikum. Allah Ta'ala tak lihat jasad kamu macam mana, tinggi, rendah, putih, hitam, kan, mata biru tak biru ke, laki-laki, perempuan, suwarikum, ajsamikum, suwarikum, Tuhan tak tengok. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hati-hati kamu. Kita terdetik hati ni. Ni mulut tak boleh kata apa dah. Mulut tak boleh kata apa dah. Tangan tak boleh bergerak, semua tak boleh gerak dah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kita pun kata tak apalah Ustaz, besok ni bila sampai tahap tu kami pun minta ampun lah. Ya, kalau boleh minta ampun. Kalau sempat minta ampun. Kan kadang-kadang kita bila minta ampun kepada Allah Ta'ala ni, benar-benarkah kita minta dalam keikhlasan? Tu kita tanya balik diri kita lah. Ya. Betul-betul menyesal? Itu kata keampunan. Kan syarat-syarat kita minta ampun tu dikatakan penyesalan. Tu yang dibuat, dikarang oleh siapa tak tahulah. Kan? Yang syair tu. Apa ni yang kita minta ampun kan? Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ma fa'alna kan. Kita menyesal apa yang kita buat. Kita menyesal apa yang kita dah buat tu, penyesalan tu. Baik. Jadi la taqnatu bir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah telah ampun semua dosa. Apa hikmahnya kita nak minta ampun kepada Allah? Tapi yang pertama sekali kita minta ampun kerana kita nak balik dalam keadaan selamat, sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat lagi dah ketika tu. Harta, anak, pangkat, darjat tinggal habis tuan-tuan. Kita nak bangga, nak megah pangkat ni dunia boleh, di akhirat tak laku, dalam kubur tak laku dah, tinggal habis semua habis. Nah, abang saya ni ustaz apa? Sok jawab dulu, ma rabbuka. Kan.
Ustaz ya, ustaz nak tanya dulu semayang macam mana? Tak laku dah, ustaz pun tak laku. Jadi kita nak balik. Yang keduanya, hikmahnya kita nak minta ampun kepada Allah Ta'ala ni kerana bila tidak ada dosa, senang mudahnya kita buat amal di dunia ni. Kita tengok macam tadi kita kata, bila kita buka sirah para sahabat Nabi tu, saya ceritalah, Nabi ni dia ada satu dia kolom spesialnya. Nabi tu saya katalah, Nabi bangkit malam sembahyang tahajud, Nabi puasa, Nabi peperang, Nabi gitu tu Nabi. Nabi ni dia ada dia lain daripada kita. Muhammadun basyarul kal basyari bal huwal kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarul kal basyari. Muhammad Rasulullah kita ni manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwal kal yaqut, bahkan dia seperti permata bainal hajari, seperti batu-batu. Dia. Baik. Kita tengok sebab apa mereka tu boleh berjihad, boleh menegakkan agama Allah di muka bumi dalam masa yang sama. Tempat mereka itu dikuasai oleh orang-orang kufar. Kehebatan mereka tu, keberanian mereka itu, kan, di antaranya Saidina Umar bin Khattab, kan, Saidina Umar hebatnya, berani berdepan. Itu kehebatan. Mana mari kehebatan tu, kan, kerana dikeluarnya dosa daripada dirinya. Yang ada hanyalah iman. Bila ada keimanan, maka mudahlah kita buat ibadat. Betul, orang tanya pasal apa orang tak main masjid, tak main mengaji, tak boleh buat ibadat. Kita duk heran, kan, dekat dengan masjid tak mari, dekat dengan surau tak mari, ada kereta tak mari, ada motor tak mari. Itu nama dia hidayah, taufik daripada Allah Ta'ala. Hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Tuhan tak bagi, berat lah. Tuhan bagi ni senang dia mari, mudah dia mari. Dia bukan faktor fizikal. Bukan faktor fizikal boleh buat ibadat dengan mudah. Kalau kita kata faktor fizikal, dah tentulah orang muda akan sembahyang 20 rakaat daripada first Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau kata fizikal, tapi tak. Tapi tak ada macam tu. Yang boleh istiqamah itu, yang boleh istiqamah Ramadan daripada awal sampai akhir, sampai masuk bulan raya, itu siapa dia? Regular customer. Dia orang tua-tua. Orang tua-tua nak bangkit macam beho tu, tekan sana tekan sini bangkit, kan. Kadang-kadang Tok Bilal pun orang tua-tua, Tok Imam pun tua-tua, muda-muda tak mau, kan, mau dah. Habis serak-serak suara di Tok Bilal. Terawih. Terseradung pun ada. Kan. Kita ni pun kalau tak betul afdal minallah sebagai ma'bud tu pun jadi isu, kan. Tak payah nak sebut fadlan minallah ke sebagai ma'bud ke qul huwallah ke, sebut pi jadi sembahyang. Kan. Itu yang daripada marah tu. Sebab kita ni kalau tak sebut yang tu tak sembahyang tarawih. Ada yang tu bukan ada kena-mengena pun, tak ada apa. Cuma kebetulan sembahyang tarawih tu rehat-rehat, sambil nak rehat-rehat tu, nak rehat tak sebut apa, tak apa. 4 rakaat rehat. Kan? Tu imam rehat, duk menu, makmum pun duk menu rehat. Rehat. Lepas tu lagi sembahyang pula, tak apa. Kalau di Mekah sambil-sambil depa rehat, depa buat satu ibadat tawaf Baitullah. Kan. Di Madinah pula lepas 4 rakaat dah rehat, lepas tu depa buat apa? Sembahyang seorang-seorang. 4 rakaat lagi. Kita di Malaysia ni nak buat apa? Buatlah macam mana pun. Tu ulama-ulama buatlah. Kan, sembahyang, pas sembahyang ada lawi tasbih lagi tu gini apa semua ni buat. Tak kira.
Tuan-tuan nak ubah pun boleh. Besok Bukit Jana, Masjid Bukit Jana ni nak ubah, lepas sembahyang 4 rakaat nak buat apa? Nak baca la ilaha illallah, la ilaha ataupun subhanallah walhamdulillah 4 rakaat. Lagi 4 rakaat pula, sat lagi apa nak buat pula? Kan? Lagi 4 rakaat lagi nak buat apa pula? Rehat-rehat nak buat apa? Pulang tak ada masalah. Bukan fizikal. Sebab tu bila kita tidak ada dosa, maka kekuatan kita tu ada untuk buat ibadat. Tuan-tuan, kita ni, kita muhasabah kita. Saya muhasabah saya. Berat dengan tu. Sebab kita duduk di akhir zaman ni, dikelilingi, macam saya kata tadi, utara, selatan, timur, barat kita ni, semua itu terdedah kepada dosa-dosa. Yang tu yang memberatkan kita nak buat ibadat. Bila berat buat ibadat, iman pun tak bertambah. Bila iman tak bertambah, jadi iman kita bila tak bertambah, dia akan berkurang. Sebab iman kita bukan iman Nabi, bukan iman malaikat. Iman kita ni maknanya ada ketika dia bertambah, ada ketikanya dia berkurang. Kalau amal kita kurang, iman kita pun kurang. Bila iman kita kurang, musuh-musuh kita ni dia akan jadi kuat. Bila musuh jadi kuat, kita tak mampu nak melawan serangan musuh, dibimbangi, ditakuti, kita akan diseret, ditarik, kejebak ke lembah kemaksiatan, melaksanakan dosa. Sebab tu kita buat ibadat. Nak buat ibadat, cari ilmu. Cari ilmu, buat ibadat, kukuhnya iman. Kuatnya iman, musuh kita pun takut. Sebab tu musuh-musuh manusia takut pada Nabi, takut pada sahabat Nabi, takut pada wali-wali, takut pada ulama-ulama. Kerana mereka tu iman kuat. Jadi kan. Sebab tu bukan fizikal. Sebab tu di antara hikmahnya kita minta ampun. Banyaklah hikmahnya. Yang pertama, kalau kita ampun, di akhirat kita balik dalam keadaan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta, anak, pangkat, darjah apa semua tak ada, illa man atallah biqalbin salim, melainkan mereka datang dalam keadaan hati yang cukup sejahtera. Hati di dunia, bila kita bertaubat daripada dosa, dosa dah tak ada, tak banyak dosanya yang kita pikul, maka memudahkan kita buat amal ibadat yang membolehkan bertokok tambahlah iman kita tu. Bila tokok tambah iman, musuh-musuh kita pun tak beranilah nak menghampiri kita tu. Tu dah kata dosa semua berhidup. Dan 9 daun kayu, banyak tak? Banyak. Dan 9 titik air hujan. Kan? Sekalipun. Sudah. Air titik hujan. Berapa banyak titik hujan kita tak kira. Berapa banyak daun kayu kita tak kira. Berapa banyak buih di laut. Banyak mana pasir di pantai, pasir laid, kan, laid tu, kan, banyak dosa tu yang diumpamakan dosa kita kalau banyak tu pun Allah kan ampunkan dosa kita tu. Dan daripada Nabi SAW, barang mana hamba membaca la ilaha illallah Al-Hakimul Karim, Subhanallah, Rabbul Azim, Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Subhanallah, Rabbul Azim, Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Adalah sebenar atas Allah bahawa diharamkan dia atas api neraka. Kita kata macam tu mudah, tak payah semayang. Kan? Orang kata melihat orang kata apa? Ada satu pepatah Melayu kan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Berat mata memandang. Allah, sedih kita tengok bersamamu kan. Tengok bersamamu ni kelak kita ni, Allah, siannya dia. Makan pun nasi-nasi pun gitu, dapur dia pun Allahu Akbar. Kan? Nak cerita tentang
rice cooker, nak cerita tentang apa hari raya apa benda tu lah dapur ni kan, kita tak erti tu kan. Kita apa microwave, Allah tak jumpa lah dia. Kira pergi cari kayu-kayu mana, pergi masak nasi, tengok dia punya periuk nak hitam. Bila apa yang jadi suara latar tu mengesahkan, beginilah keadaannya apa semua. Kita pun naik ni lekat Allah Akbar. Tu kita yang memandang meleleh yang mata. Yang menanggung tu macam mana tu? Kan. Yang menanggung tu macam mana? Gitulah cerita dia. Sebut tu mudah dia. Kan. Tapi bukan, ya betul bila sebut la ilaha illallah al-hakimul karim. Dia bila kita sebut itu, sebut dengan makna. Orang Islam sebut Allahu Akbar. Nah, orang bukan Islam juga boleh sebut Allahu Akbar. Burung tiung juga boleh sebut Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar yang disebut oleh orang Islam berbeza dengan perkataan Allahu Akbar disebut oleh orang bukan Islam. Satu hari Nabi balik daripada peperangan. Nabi singgah di satu tempat wadi lah. Payah. Pokok banyak, pokok berduri. Nabi kata kepada sahabat-sahabat, mai kita singgah sat sini. Kita singgah sat sini, kita rehat. Pakat-pakat carilah satu pohon berdu kayu, pakat-pakat cari kayu tu. Nabi pun cari dah tu tempat, Nabi pun angkatlah pedang dia di satu duri tu, Nabi pun sandar rehat. Rehat. Kemudian tak semena-mena datang orang musyrikin, Yahudi ke Nasara tak tahulah, musyrikin lah, musyrik, orang musyrikin ni. Dia pun ambil pedang Nabi, dia pun tarik pedang Nabi, letak kepada Nabi di tekuk Nabi, di badan Nabi. Dia kata, ya Muhammad, siapakah yang boleh menghalang aku daripada membunuhkan kamu? Siapa yang boleh menghalangkan aku daripada bunuh kamu? Ni maknanya mana tak ada siapa yang boleh halang, aku boleh bunuh bila-bila masa. Ni dah dekat dah ni, kerojoh aja gitulah maksud kan. Siapa boleh menghalang? Nabi sebut Allah, Allah, Allah. 3 kali sebut Allah, jatuh pedang tu, dia tu terduduk. Nabi ambil pula pedang Nabi, buh pula dekat badan dia. Nabi kata, siapakah yang boleh menghalangkan aku daripada bunuhkan kamu? Dia. Apa jawab orang musyrik itu? Ya Muhammad, adililah aku dengan sebaik-baik keadilan. Itu jawab dia. Ya Muhammad, adili aku dengan sebaik-baik keadilan. Dia tahu dah, Nabi Muhammad tak akan bunuh sewenang-wenangnya. Melainkan dalam peperangan, Nabi bunuh lah. Tapi saja-saja Nabi bunuh, tidak. Nabi kata, aku lepaskan kamu. Dengan syarat, kamu tak akan berperang dengan aku, tak akan mencederakan aku, tak akan bunuh aku. Dan kalau sekiranya aku berada di dalam kumpulan orang-orang Islam, kamu tak akan serang aku. Nabi lepas dia. Nabi lepas, dia pun pergilah kepada kaum dia, kaum musyrikin. Dia kata kepada kaum dia, wahai kaum aku baru balik berjumpa dengan orang yang paling baik. Dia mengaku, aku baru balik daripada berjumpa dengan orang yang paling baik sekali. Nabi kita lah paling baik kan. Dia katanya tu. Jadi maknanya Allah yang disebut oleh Nabi sehingga terjatuh pedang dia. Kan? Allah yang disebut oleh Nabi itu sebab Allah tu keluar daripada hati yang penuh keikhlasan. Jadi kita perkataan-perkataan wirid-wirid ni yang bila kita tengok dalam hadis sebut apa semua mangqala begini-begini, umpamanya Nabi kata kalimatani khafifatani fi lisan wa saqilatan fi mizan, 2 kalimah yang amat ringan pada lidah
tapi berat pada timbangan, senang disebut tapi berat, pahala cukup besar kan? Pahala cukup besar, ringan disebut lidah, pahala cukup besar. Di sini ulama kata dia punya apa tu, hadiahnya begitu besar menyebabkan bukan semua orang boleh sebut. Ada orang boleh sebut tapi dia tak sebut sampai di hati, dia sebut selengkung. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Apa maksud disebut sini? Sebutnya alhamdulillah, sebut saja, tapi memaknakan alhamdulillah tu tak ada. Subhanallah alhamdulillah, sini je, hanya sebutan-sebutan saja, dia tak sampai di sini. Bila tak sampai di sini, maknanya tak ada makna. Macam kita masak sedap-sedap, bau sedap-sedap kan, tapi kita tak makan, maknanya tak ada makna lah kita masak. Kan, tak ada makna kita masak. Jadi maknanya yang kendaki menghayati kalimah-kalimah yang kita baca tu, supaya dia memberi suatu semangat. Sebab tu ulama-ulama di kalangan ulama-ulama tasawuf ni contohnya, mereka menggunakan kalimah-kalimah ni dicantumkan dengan irama. Bila cantum irama, dia akan menjadi satu seni yang akan memberi suatu kesan kepada kita. Sebab tu Quran kalau dibaca pun dibaca dengan penuh taranum, baru menarik. Kita tengok hari ni kan, hari ni 7.30 kita duduk tahu ni, depa duk ada haflah al-Quran ni. Kan, mari tengok Ustaz Aminuddin ada, Ustaz Radhi Kemarahilan ada, Ustaz Nur ada kan, Quran. Bila baca dengan taranum tu kita tertarik baca kan. Sedap. Kalau baca loleh je, tambah pula baca dengan tak tajwid, baca pula dengan tak betul kan, orang nak dengar pun orang jadi malas kan. Tapi bila baca dengan taranum, baca dengan apa suara, baca dengan apa huruf, cantik tu. Tu begitu. Baik. Wallahu alam. Ada sebenarnya Allah dah bahawa diharamkan tanya final ke wallahu alam. Sikit baca. Faidatun akan datang, kita akan baca faidatun. Wallahu alam sawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.